Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi dalam siri pengajian kita di dalam kitab Ensiklopedia Al-Quran dan Sunnah, ya, ataupun Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, Ensiklopedia Fiqh Practice, ya, menurut Al-Quran dan Sunnah, ya, karangan Syekh Al-Awaisyah, anak murid kepada Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelum ini kita telah membincangkan tentang jenis-jenis najis, ya, serta bentuk-bentuknya. Adapun pagi ini kita akan masuk di dalam topik yang baru, ya. Kita akan bincangkan tentang satu topik yang baru yang berkait rapat, ya. Kita masih lagi di dalam bab taharah, iaitu bersuci. Cuma pada pagi ini kita akan fokuskan perbincangan kita berkenaan tentang al-asar, ataupun apa yang diterjemahkan sebagai, tak tahu apa dalam terjemahan dikata apa? Al-asar, sisa-sisa minuman. Sisa-sisa minuman, ya. Sisa-sisa minuman. Ini lanjutan, ya, daripada perbincangan kita tentang benda-benda najis, ya. Yang mana kita telah menyebutkan tentang, ya, benda-benda yang najis. Apa itu? Ya, sisa-sisa buangan ataupun air kencing, dan juga najis manusia, ya, anjing, ya, khinzir, ya, dan darah haid, ya, dan lain-lain. Jadi dalam tajuk al-asar ini, ataupun sisa-sisa minuman ini, dia berkait rapat, kerana kita nak tahu, ya, yang mana yang najis dan yang mana bukan najis, ya. Sisa-sisa minuman. Apa yang dimaksudkan dengan sisa-sisa minuman adalah, ya, iaitu air yang telah diminum, lalu saki-bakinya, ya, baki air yang tersisa daripada yang diminum tadi, ya, sama sedikit ataupun banyak, ya, ataupun bekasnya itu sekali, ya, kerana bekas itu juga termasuk, ya, di dalam sisa-sisa minuman, ya. Kalau sisa-sisa minuman adalah air itu sendiri, ya, tapi kita nak kata termasuklah bekasnya, ya, kerana bekas itulah yang menampung, ya, air itu. Baik. Syekh Al-Awaisyah, ya, dia membahagikan sisa-sisa minuman ini kepada dua. Yang pertamanya adalah sisa-sisa minuman yang suci, ya. Nak mengatakan bahawa, ya, dalam bahagian yang pertama ini, bahawa sisa-sisa minuman, ya, daripada bentuk-bentuk yang akan disebutkan nanti, ya, ia adalah suci, ya, walaupun ia telah diminum, ya, tetapi sisanya adalah suci dan ya, tidak ada masalah, ya, tidak perlu dibersihkan, ya, dan sebagainya. Baik.
Jadi jenis yang pertama, ya, di dalam sisa-sisa minuman yang suci ini, yang pertamanya adalah sisa minuman manusia. Ya. Sisa minuman manusia. Maknanya kalau gelas air ni, ya, kita isi air lalu diminum, ya, oleh sesiapa. Jadi air yang tersisa tu, ini nak kena tahulah, ya. Kerana seperti mana yang kita sedia maklum, ya, agama Islam ini, ya, dia bersikap menyeluruh, ya, dan tidaklah ada apa juga permasalahan daripada sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya, yang pentingnya ataupun yang dianggap kurang penting, melainkan ia telah dijelaskan, ya, hukumnya, melainkan ada penjelasannya, ya, di dalam syariat Islam. Jadi kita nak tahu air yang telah diminum itu, sisanya ataupun bakinya, apa hukumnya, ya? Adakah dia masih lagi suci, lagi menyucikan, atau adakah dia suci tetapi tidak menyucikan, ataupun adakah ia telah bertukar menjadi najis, maknanya tidak suci, jauh sekali daripada nak menyucikan. Jadi yang mana satu daripada ketiga-tiga hukum air itu? Ya, yang mana satu? Ya, sisa minuman manusia itu, ya. Jadi dia kata, nak kata yang pertamanya daripada sisa minuman yang suci adalah sisa minuman manusia, ya. Bahkan dijelaskan, ya, bolehlah diperincikan lagi, ya, sisa minuman manusia. Kita kata yang pertama adalah sisa minuman orang Islam, ya. Ini kerana berdasarkan hadis yang kita telah bacakan sebelum ini, ya, dalam kuliah-kuliah sebelum ini, seperti mana adalah hadis Bukhari dan juga Muslim, ya, di mana sabda Nabi SAW, innal muslim la yanjus, sesungguhnya seorang muslim itu dia tidak najis, ya. Itu satu. Yang keduanya adalah seperti mana yang diceritakan oleh isteri Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, di mana dia mengatakan bahawa sungguh aku minum ketika aku haid, ya, ketika Aisyah haid, dia kata aku minum air, lalu aku berikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi bekas air itu dengan air yang tersisa di dalamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda mengambilnya, ya, dan dengan meletakkan mulutnya pada bekas mulutku, lalu baginda minum. Nak kata ada faedah tambahan lagi. Bukan saja Rasulullah terima air yang diberikan kepadanya oleh Aisyah, bahkan ada apa orang kata, kasih sayang di antara Rasulullah dan juga isterinya. Ini cara Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya kepada isterinya yang paling dicintainya, iaitu Aisyah, iaitu dengan meletakkan bekas mulut Aisyah, dengan meletakkan mulutnya pada bekas mulut Aisyah, ya, binti Siddiq radhiyallahu anhuma. Nak kata di situ jelaslah, ya, ada orang kata, istilah moden kita kata romantik lah, ya. Tapi nak kata bukan itu saja, bahkan lebih dari itu, menunjukkan bahawa sisa minuman orang Islam adalah suci. Bahkan sisa minuman orang Islam ataupun perempuan Islam yang haid lagi, ya. Kenapa ditekankan tentang bahagian ini, perempuan yang haid? Nak mengatakan berbeza dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Kita dah sebut sebelum ni, di mana kalau perempuan mereka haid, mereka akan pulaukan perempuan-perempuan mereka, isteri ataupun anak-anak perempuan mereka, jauh-jauh, jangan dekat dengan aku, engkau dalam keadaan tidak suci. Jadi mereka tidak akan makan ataupun minum bersama, bahkan mereka tidak akan duduk sama-sama, kerana menganggap bahawa perempuan
mereka itu yang sedang haid berada dalam keadaan tidak suci. Jadi nak kata Islam, syariat Islam membatalkan pegangan mereka ini. Ya. Baik. Sisa minuman orang Islam suci, ya. Nak kata bukan sahaja orang Islam, bahkan orang kafir pun sama. Sisa minuman mereka adalah suci, ya. Nak kata urusan kita sanggup tak sanggup minum sisa minuman orang lain, ya. Kalau suami isteri bolehlah kot, ya. Ada suami tak nak minum sisa minuman isteri, straw tu, lap sikit straw. Ini kan istilah straw kan zaman sekarang. Dulu tak ada straw kan. Ataupun dia ambil tisu, dia lap straw tu kan. Ataupun minta straw lain, ya. Ada bekas lipstick dan sebagainya. Apa ni, kan? Dia kata, nak kata urusan apa perkataan dia, geli tak geli, sanggup tak sanggup, tak sanggup lah nak minum. Ini urusan masing-masing, cita rasa. Tapi nak kata cita rasa ni tidak ada nilainya di sisi syariat Islam. Ya, syariat Islam berdiri di atas asas yang jelas lagi kukuh. Suci ke tak suci? Itu nak tahu. Ya. Nak kata bahkan sisa minuman orang kafir pun, Yahudi pun, panggillah siapa, Errol Sharon ke, Sharon Aaron ke, nak kata sisa minumannya adalah suci. Ya. Sentimen kita marah kat dia, kita benci kat dia, itu lain. Ya. Jangan dicampur adukkan. Tak sukalah dia tu, air dia najis. Tak boleh. Jangan dicampur adukkan, ya. Sisa orang kafir, sisa minuman orang kafir turut juga suci, berdasarkan kaedah umum yang kita telah jelaskan sebelum ni, bahawa asas ataupun asal hukum sesuatu itu adalah ia suci selama mana tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Maka dalam masalah kita ni, iaitu sisa minuman orang kafir, tidak ada petunjuk daripada syarak, daripada Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan bahawa sisa minuman orang kafir ni najis. Tidak ada dalil, ya. Maka kita kata kembali kepada asal, bahawa asal hukum sesuatu, tak kira apa juga, adalah ia suci selama mana tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Itu yang pertama, iaitu kaedah umum kita. Yang keduanya, berdasarkan hakikat bahawa syariat Islam mengharuskan kepada kita, mengharuskan apa artinya? Harus sepertinya, iaitu menghalalkan, ya, menghalalkan buat kita makanan dan juga minuman orang kafir yang mereka sediakan, ya, makanan mereka secara amnya. Cuma dalam masalah sembelihan itu lain, itu sebahagian, ya, sebahagian daripada makanan. Kalau sembelihan mereka ada syaratnya, perlu disembelih mengikut syariat Islam. Tapi nak kata makanan yang mereka sediakan secara amnya, ya, orang kafir bagi kat kita apple misalnya, umum, ya, tidak berkait dengan perayaan mereka ataupun kepercayaan mereka. Tak, dia bagi kita apple misalnya, dia bagi kita air. Boleh tak kita terima? Suci tak? Atau adakah dia najis? Ya, jawapannya tidak. Jawapannya suci, ya, kerana syariat membenarkan. Bahkan bukan saja itu, bahkan syariat Islam membenarkan untuk kita memakan makanan orang kafir daripada kalangan Yahudi dan Nasrani dalam masalah sembelihan mereka. Bahkan sembelihan mereka juga turut dihalalkan buat kita kalau sekiranya ia disembelih mengikut syariat Islam, ya. Maka tidak ada petunjuk dalam syariat Islam bahawa Rasulullah ataupun para sahabatnya, apabila mereka menerima makanan daripada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrikin, tidak ada dalil ataupun tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa mereka membersihkannya terlebih dahulu. Tidak ada riwayat yang mengatakan apabila mereka terima sembelihan mereka, ya,
diucapkan bismillah sekali lagi atas sembelihan yang telah disembelih. Tidak ada. Sebaliknya mereka menerimanya, ya, dan menjamahnya, ya. Ada pun hadis ataupun ayat Al-Quran yang kita telah sebutkan sebelum ni, iaitu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-28, iaitu innamal musyrikuna najas. Kita ada sebut sebelum ni, sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka ini najis. Apa maksud ayat ini? Ya, kalau kita lihat, kalau kita kembali kepada tafsiran ayat Al-Quran ini, sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis. Jumhur ulama, majoriti para ulama. Bila kita kata majoriti para ulama, insya-Allah kita sedia maklum bahawa ada pendapat yang lain. Kerana kalau majoriti maknanya bukan semua, jauh sekali daripada ijma'. Ijma' mana semua, setiap seorang, semua dia kurang sikit lah darjat dia, ya, walaupun makna dia hampir serupa, tapi ada sikit perincian lah. Jadi kita kata majoriti para ulama, mereka berpendapat bahawa, ya, innamal musyrikuna najas, ayat yang mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Najis yang dimaksudkan di sini adalah najis maknawi, ya, bukan najis hakiki. Najis yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah najis maknawi, ataupun najis apa maknawi selain maknawi? Kita ada maknawi dan kita ada hissi, ya. Maknawi ni lebih kepada spiritual lah, ya. Lawan spiritual, fizikal, ya. Najis secara fizikal, ya. Kita ada najis secara spiritual. Dari segi hukum maknawinya, dia dari segi hukum, daripada segi hukum maknawi. Nak jelaskan pun tak tahu nak jelas. Tapi kalau siapa yang tak jelas lagi, minta bagi tahulah. Kalau dah jelas, alhamdulillah. Nak kata bahawa yang dimaksudkan dengan najis dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, iaitu yang dimaksudkan adalah najis maknawi, bukan hakiki, ya. Mereka itu sendiri, batang tubuh mereka sendiri dari segi zahirnya suci. Cuma dari segi maknawinya, dalam mereka itu, lebih tepat lagi, jiwa mereka itu, roh mereka itu yang berdiri di atas kesyirikan, itu yang najis, ya, menurut pendapat majoriti para ulama, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ya. Tapi nak kata, walaupun orang-orang musyrikin, kenajisan mereka itu dianggap maknawi, tetapi hasil daripadanya, konsekuensinya adalah kita dituntut untuk menjauhi mereka, ya. Kita dituntut untuk menjauhi mereka dan jangan tinggal rapat, apatah lagi nak bersahabat. Sahabatnya, perhatikan lafaznya, apatah lagi nak bersahabat dengan mereka dan menjadikan mereka kawan rapat kita. Tidak. Syariat Islam menyuruh supaya kita menjauhi mereka, ya. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang yang rosak. Rosak-rosaknya. Apa kerosakan yang lebih, kalau yang lebih daripada syirik, menyekutukan Allah, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang rosak akidahnya,
dan tidak ada kerosakan yang lebih daripada itu. Kalau orang-orang yang menagih dadah, ataupun yang lebih lumrah orang-orang isap rokok, ya, kita dengan sendirinya akan menjauhi mereka. Ada yang nak berkawan, nak bersahabat dengan penagih dadah, ya? Tidak ada. Kenapa? Kita khawatir kita pun nanti isap dadah macam dia, kan? Kan ada perumpamaan, birds of a feather flock together. Burung, apa terjemah burung je keluar. Burung sekawan terbang bersama. Kita tak akan jumpa burung layang-layang terbang dengan burung gagak. Ni apa ni? Tak kena. Hampir mustahil, kan? Burung helang tiba nak terbang dengan angsa ke? Angsa terbang ke? Tak ada. Nak kata manusia pun macam tu, ya? Kalau kita perhati betul-betul, memang itu lumrahnya. Orang akan berkawan, bersahabat dengan mereka yang seperti mereka, ya? Bab dakwah, bab nak menasihat, bab kita nak berkenalan, itu lain. Bukan itu maksud kita. Sebab kita memang dituntut untuk menasihat penagih dadah ke, orang penzina ke, pencuri ke. Kita dituntut untuk menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang musyrikin, Yahudi, Nasrani, Buddha. Kita dituntut. Bahkan Errol Sharon ke, siapa sejahat-jahat Adolf Hitler ke, dengan pengikut-pengikut dia ke, kita dituntut untuk dakwah kepada mereka, kan? Tapi ini tidak bererti kita menjadikan mereka sebagai rakan sekutu kita, sahabat kita. Boleh? Boleh faham? Ini yang ramai, kalau kita tengok memang ada keliru lah. Orang keliru, memang orang keliru lah. Akhirnya dia tak ada prinsip, dia tak ada panduan dalam masalah. Kita kan kena kawan dengan semua orang. Salah tu. Bezakan antara kawan dan berkenalan. Bukan semua kenalan kita cakap kat dia rahsia kita. Ada? Kita bagi salam kat semua orang, kan? Memang itu satu dituntut. Kita berdakwah kat semua orang, kan? Tapi ada ke setiap orang yang kita jumpa kat tepi jalan, Assalamualaikum, Pakcik, pagi tadi saya bangun sakit gigi lah, ataupun Pakcik, saya ada masalah rumah tangga. Ada semua orang kita nak cerita. Orang tu pun, kau ni apa hal pula ni? Bagi salam, baru pertama kali jumpa dah cerita masalah. Tak, kan? Ini yang kita kata kena bezakan antara berkawan dan berkenalan. Kita mungkin boleh kita berkenalan dengan semua orang, kita bagi salam kat semua orang, ya, orang Islam, ya, secara amnya. Tetapi tidak bererti kita menjadikan mereka kawan sekutu kita. Seperti mana hadis Nabi SAW, al-mu'min ma'aman ahab, ya, orang yang beriman itu bersama dengan siapa yang dicintainya. Al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu agama dia adalah seperti agama sahabatnya. Ini bahaya ni, ya. Maknanya seperti mana agama kawan kita, begitulah agama kita, ya. Kena jaga dengan siapa kita berkawan. Baik, jadi yang pertama, sisa minuman manusia secara amnya. Orang Islam dan juga orang kafir, dia adalah suci, ya, lagi menyucikan, ya, secara umum. Yang kedua, sisa minuman haiwan yang boleh dimakan, ya, sisa minuman haiwan yang boleh dimakan, ya, umum, haiwan yang boleh dimakan. Maknanya antara lainnya adalah unta, lembu, apa nama tu, kambing, ayam dan lain-lain yang boleh dimakan, ya, sisa minumannya adalah suci lagi menyucikan.
Maknanya jangan nak kata manusia. Kalau ada lembu tiba-tiba datang dijilat daripada air ni, apa hukumnya? Mungkin kita rasa geli, tapi geli tu lain. Dari segi hukumnya, dia suci lagi menyucikan. Bukan sahaja kita boleh gunakan untuk wuduk atau untuk mandi hadas besar, bahkan boleh minum. Ya. Hal ini seperti mana dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Anas bin Malik, iaitu khadam, pembantu peribadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sepanjang Rasulullah di Madinah. Dia mengatakan, pada satu hari aku menjinjing atau aku memimpin unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Anas dekat depan memimpin unta Rasulullah. Sedang air liur unta itu meleleh di atas bahuku. Ya. Rasulullah nampak, Rasulullah berada di atas unta tu. Ya. Tapi Rasulullah tidak berkata apa-apa. Maka ini masuk dalam bentuk hadis apa? Rasulullah tak kata apa-apa, Rasulullah tak buat apa-apa, Rasulullah tak ambil air, kasihan je kau ngelap. Tak ada, Rasulullah tak buat apa. Rasulullah tak buat apa-apa. Apa artinya? Itu dianggap sebagai satu ikrar, satu perakuan bahawa ini tak ada apa-apa. Kerana kalau ia najis, pasti Rasulullah akan menegur Anas dengan meminta supaya dia nanti basuh baju, ya. Ni dah kena air liur unta ni, kena basuh. Tapi Rasulullah tak berbuat begitu, ya. Baik. Itu yang kedua, ya, sisa minuman haiwan yang boleh dimakan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan di sini, ya, iaitu sisa minuman kucing. Ya. Sisa minuman kucing. Tadi haiwan yang boleh dimakan. Yang ketiga adalah kucing. Kucing kita pun sedia maklum lah, tak boleh makan kan. Tapi walaupun dia tak boleh makan, tapi sisa minuman dia suci. Ya. Seperti mana dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW, ya, apabila ditanya tentang sisa minuman kucing, zaman Rasulullah ada kucing, jangan kita kata tak ada. Ada kat Madinah tu, ada dekat masjid Nabi tu kucing-kucing berkeliaran, ya. Dia masih tak pupus, ya, sehingga ke hari ini seperti mana kita lihat. Apabila Rasulullah ditanya tentang sisa minuman kucing ini, ya, baginda berkata, innaha laysat binajis, innaha minat tawafina alaikum. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Ia tidak najis, ya, ia adalah daripada kalangan haiwan yang berkeliaran di keliling kamu. Ya. Ia tidak najis, sisa minuman dia tu, ia adalah daripada kalangan haiwan yang berkeliaran di keliling kamu. Maka nampak tak, Rasulullah sebut hukumnya, ya, jawapan kepada soalan, tapi Rasulullah bagi faedah tambahan dengan menyebutkan illah. Apa tu illah? Sebab hukum. Kenapa dia tak najis? Rasulullah jelaskan, kerana ia adalah daripada kalangan haiwan yang berkeliaran di keliling kamu. Maknanya haiwan tu, kucing ni termasuk dalam haiwan yang memang hidup dengan manusia, ya. Beza dengan haiwan-haiwan yang liar, ya. Jadi kucing ni termasuk di kalangan haiwan yang jinak, yang hidup dengan manusia dalam rumah, ya. Dia tak ada masalah, dia tak takut dengan manusia, dia sering berkeliaran, ya, boleh didapati di keliling manusia, ya. Hal ini kalau kita lihat, kalau kita amati, dia bertepatan dengan kaedah umum syariat Islam yang sentiasa memudahkan, ya, jauh sekali daripada nak menyusahkan, nak menyulitkan, ya. Maka apabila berdepan dengan haiwan yang sering berkeliaran, ya, tentu saja kalau sisa minumannya najis, dia pasti akan menimbulkan kesulitan. Jangan kita duk bayangkan sisa minuman yang dalam takungan yang kecil, ya. Bayangkanlah kalau tahulah kucing, kata pada kucing lah, ya,
Kadang-kadang makanan diletakkan atas meja makan. Ini kalau kucing yang tak ada adab lah, dia lompat atas tu. Kan ada kan, dijilat air ke, dijilat makanan ke. Boleh bayangkan, orang dah nak makan, tinggal nak kata bismillah, najis. Kan? Kalau sup ke, sup tom yum ke, sup tom yum panas tiba kucing tu lapar sangat, dijilat. Sudah. Kan? Boleh bayangkan kesukaran, kesulitan yang akan dihadapi kalau sekiranya dia menajiskan. Akhirnya kena buang lah kalau najis. Tapi syariat Islam dia bersifat memudahkan, maka tidak ada masalah. Ya, sisa minuman dia, kalau dijilat dalam minuman atau kalau dijilat dalam makanan, ya, dijilat makanan tu, dijilat apa drumstick ayam tu dia nak makan dah, kita aku dulu, kan? Tak ada masalah, ya, dia suci, ya, tidak menajiskan, ya. Baik, itu bahagian yang pertama. Ya, 3 jenis sisa minuman: manusia, haiwan yang boleh dimakan, dan kucing. Ya, kesemuanya, sisa-sisanya adalah suci. Bahagian yang kedua ataupun jenis yang kedua adalah jenis sisa minuman yang najis. Ya, sisa minuman yang najis, maknanya sisa minuman yang tersisa daripadanya jadi najis. Asal air itu suci, tapi bila datang jenis haiwan ni, kalau diminum daripada air tu akan bertukar jadi najis. Ya, apa dia? Apa jenis-jenis sisa minuman yang najis? Ya, yang pertama kita kata, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Al-Aisyah, yang pertama adalah sisa minuman anjing. Ya, sisa minuman anjing. Hal ini seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, di mana sabda Nabi SAW, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Sekiranya seekor anjing itu menjilat di dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka hendaklah dia membersihkan bekas itu sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat dikatakan basuhan yang pertama dengan tanah. Ya, maka kalau kita lihat hadis ini, jelas memberi kefahaman kepada kita bahawa sisa minuman anjing ia adalah najis. Bahkan bukan sebarang najis, bahkan sehingga dia adalah najis yang luar biasa, kerana ia perlu bukan sahaja sisa minuman itu perlu dibuang, bahkan bekas itu perlu dibersihkan sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama dengan tanah. Ya, jadi jelas sisa anjing ni, sisa minuman anjing ni dia lain daripada lain, atau apa yang diistilahkan sebagai najis mughallazah. Ya, najis yang berat. Ya, menunjukkan bahawa ya, sisa minumannya adalah najis. Ya, sisa minuman anjing. Ya, nak mengatakan bahawa ya, apa juga jenis tanah. Ya, apa juga jenis tanah. Ya, asalkan dia tanah. Ya, tidak ada perincian tentang jenis tanahnya. Tapi nak mengatakan bahawa ini antara, nak kata apa nak kata pelik bin ajaib, tak juga. Tetapi dia adalah satu yang boleh dijangka. Ya, saya nak cari apa perkataan yang sesuai. Ya, siapa boleh bantulah. Tengok bagaimana orang kafir, yang mana Allah hukum atas mereka sebagai innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis. Ya,
Tengok dengan siapa mereka bersahabat dan menjadikan ia sebagai their best friend. Anjing. Anjing bahkan ada istilah, tak apa istilah dia, a dog is a man's best friend. Subhanallah. Kita kalau orang Islam, bagaimana reaksi kita, bagaimana hubungan kita dengan anjing? Kita kata anjing ini adalah seburuk-buruk sahabat, seburuk-buruk manusia untuk dijadikan, seburuk-buruk haiwan untuk dijadikan sebagai sahabat. Kenapa? Kerana sisa minumannya adalah najis mughalazah. Itu pandangan kita sebagai orang Islam. Tapi nak kata orang kafir, sebaliknya sama sekali. Nampak macam pelik kan? Kenapa dia orang bersahabat dengan anjing? Tapi kita kata kalau kita dah faham, kita akan tak rasa pelik lagi lah. Kerana orang-orang kafir ni memang najis, maka memang lumrah lah untuk dia berkawan, bahkan menjadikan haiwan yang paling najis sebagai sahabat mereka. Memang dia akan flock together lah. Memang dia akan terbang bersama, sebab dia sama. Ya, boleh? Kita tengok orang kafir macam mana anjing tu, dia dijadikan sebagai sahabat rapat mereka, tinggal dalam rumah, bahkan boleh tidur sekatil. Kan? Kita tengok mana orang kafir ni kan, bila dia tak ada anak aja, dan memang dia orang tak suka anak pun, buang anak. Orang kafir dia suka anak, tak suka anak. Sebab apa? Takut anak tu akan merugikan dia. Pulus Syekh, banyak pulus, terpaksa dilaburkan. Kalau nak jaga anak ni, nak jaga, nak beli pampers dia, nak beli makan minum dia, nak ganti dia punya pendidikan dia, nak masukkan dia dalam college. Duit, nanti dia nak kahwin, aduh, parah. Ekonomi Syekh, ekonomi down lah. Tak boleh ada anak. Kalau ada anak, seorang dua. Tapi itulah dia, hasilnya dia orang ganti dengan apa? Dengan anjing. Nak kata kita kena faham, jangan jadi seperti mereka. Tapi itulah, kalau kita tengok kadang orang Islam hari ni sedikit demi sedikit nak jadi macam orang kafir. Na'udzubillah. Kita pun dah mulalah, anak ramai-ramai jangan. Kan? Dah nampak kan? Kita pun tengok orang family dia sekarang lumrah 2-3 orang, 4 okeylah, 5 boleh lagi, 6 kalau 7 kalau 10 itu dia dah pengsan lah. Tapi itulah, bila orang kafir dia pelihara anjing, kita tengok mereka mana dia suka lagi. Dia boleh balik rumah, anjing tu datang sambut dia, bukan isteri dia, anjing dia sambut. Dia pun peluk dan dia jilat-jilat muka dia. Lagi dia suka. Lagi anjing tu jilat muka dia, lagi dia suka. Mana kita nak kata apa? Jangan pelik, memang itu padan bagi dia. Najis ditambah lagi dengan najis. Ya, ini adalah keadaan orang kafir, bahawa mereka hidup dalam kesesatan, dan kesesatan itu terus bertambah dan terus bertambah. Ini lumrah. Berbeza dengan orang Islam, kita kena muhasabah diri kita, bahawa kita, sifat kita sentiasa kenapa? Orang kafir dia sentiasa apa? Sentiasa jadi lebih teruk, keadaan mereka terus menurun. Kita orang Islam kena terbalik, kena sentiasa naik. Kita kena terus memperbaiki diri kita, keimanan kita kena terus bertambah, jangan menurun. Kalau menurun masalah, ya. Jadi kena terus bertambah, ya. Baik, itu yang pertama, sisa minuman anjing. Yang kedua, sisa minuman keldai, ya. Keldai yang jinak, ya. Kalau keldai yang liar itu tentu saja. Tapi nak kata keldai yang jinak pun sisa minumannya adalah najis.
Kita kalau cerita pasal keldai ni mungkin kita pun tak relevan sangat kan. Sebab kita pun barangkali ada yang tak pernah nampak keldai pun. Ya. Zoo pun ada tidak kan? Susah nak jumpa keldai. Tapi kat tanah Arab ni memang biasa. Zaman Rasulullah memang biasa. Bahkan Rasulullah menjadikan keldai sebagai haiwan tunggangan dia. Nak mengatakan sifat tawaduk Rasulullah lah. Ya, keldai kalau apa? Keldai ni dia rendah sikit taraf dia berbanding kuda. Tapi nak kata itu tidak menghalang daripada Rasulullah menunggang keldai ni. Keldai ni dia antara beza dia dengan kuda. Kuda ni dia laju, sedia maklum lah, dan sangat bermanfaat dalam perang. Dia kalau dalam perang ni kena lajulah, ya. Sedia maklum lah kalau. Tapi kalau keldai ni dia perlahan sikit. Kerana itu dia dipulaukan sikit, ya. Tapi kelebihan keldai ni beza dengan kuda, dia kuat. Dia boleh menarik benda-benda yang berat. Dengan kuda tak, kuda ni dia cepat letih. Tak tahulah. Ini apa yang kita nampak lah, ya. Tapi itulah, jadi ada pro dan kontra lah. Tapi dari segi kedudukan taraf, ya, keldai ni kurang sikit, ya. Tapi itulah, dia banyak boleh didapati di negara-negara Arab, ya. Kalau waktu maghrib je, mula dia bunyi. Mula nak sebut bunyi-bunyi tu. Tapi itulah, seperti mana dalam hadis, keldai, kalau kita dengar bunyi keldai, dia nak kerana dia nampak syaitan. Itu satu sifat keldai ni lah. Dia bunyi khususnya pada waktu senja tu. Memang kalau masa dulu saya kat Mekah tu, memang maghrib dengar bunyi-bunyi keldai. Bertepatan dengan hadis lah. Kita pun tahu kan waktu maghrib ni waktu syaitan, kan? Kerana itu kita disuruh supaya bawa masuk anak-anak kita. Ya, jangan biarkan mereka berkeliaran di luar rumah pada waktu senja. Kerana itu waktu syaitan banyak berkeliaran. Syaitan memang sentiasa berkeliaran, tapi waktu maghrib ni kemuncak lah. Tapi itulah hasilnya kita mendapati keldai pun bersorak tengok syaitan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sisa minuman khinzir, ya. Seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-An'am, ya, ayat yang ke-148. Katakanlah, aku tidak dapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali jika sekiranya ia bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah najis, ya. Maka dalam ayat ni Allah secara jelas mengatakan daging babi, ya. Jadi para ulama mereka istinbat. Apa itu istinbat? Membuat kesimpulan bahawa daging babi itu haram, ya. Maka dagingnya tidak boleh dimakan, dia adalah najis. Maka hasilnya mereka membuat kesimpulan bahawa air liur babi itu juga najis, ya. Seperti mana kaedah yang disebutkan oleh Imam As-San'ani, ya, seorang ulama As-San'ani yang wafat pada tahun 1182 Hijrah, ya. Imam As-San'ani di antara ulama yang datang kemudian. Dia mengatakan bahawa di dalam kitabnya Subul Salam, dia mengatakan semua haiwan yang telah sabit kenajisan dagingnya, maka air liurnya pun akan mengambil hukum yang sama. Kalau daging dia dah najis, maka air liurnya pun mengambil hukum yang sama. Kerana air liur tu datang daripada darah daging yang sama. Maka kalau darah daging dia haram, tentu sahaja air liurnya pun sama, ya. Baik, itu yang ketiga, sisa minuman babi. Yang keempat, ya, sisa minuman haiwan
pemangsa yang bertaring. Ini kita kena tahulah. Kalau anjing mungkin kita sedia maklum, ya. Kalau khinzir pun sama. Tapi yang kita kena ambil perhatian juga adalah sisa minuman haiwan yang bertaring, ya, haiwan pemangsa yang bertaring, ya. Seperti apa? Harimau, ya, seperti buaya, ya, serigala ataupun musang. Musang ni kadang-kadang, ya, dia hidup kat kawasan perumahan juga. Pemusang. Mungkin kita tak jumpa harimau, tapi musang ada, ya. Dia sisa minumannya adalah najis, ya. Seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, di mana baginda ditanya tentang air yang didatangi haiwan dan binatang buas, ya. Baginda ditanya tentang satu tempat terkumpulnya air, ya, di Madinah. Apa hukumnya? Apa hukum air ni? Sedangkan air ni adalah di kawasan lapang, di mana binatang dan haiwan buas datang minum daripadanya. Baginda kata apa? Ya, baginda menjawab, jika airnya 2 kolah, ia tidak akan menampung kekotoran. Maksudnya dia tidak akan menampung najis jika airnya 2 kolah. Ini datang hadis 2 kolah tu, ya, yang biasa kita dengar dalam mazhab Syafi'i. 2 kolah, 2 kolah. Ya, ini hadisnya. Di mana Rasulullah kata jika airnya 2 kolah, maknanya atau lebih, dia tidak akan menampung najis. Apa maksudnya? Kalau kurang daripada 2 kolah, dia akan jadi najis. Tapi ini satu bab kita dah bincang sebelum ni, ya, bab 2 kolah, bila masa air itu jadi najis, tak najis. Tapi yang dimaksudkan adalah haiwan buas yang minum daripada air itu. Rasulullah kata kalau dia 2 kolah lebih, tak najis. Kalau kurang daripada 2 kolah, dia jadi najis. Nak mengatakan bahawa sisa minuman haiwan buas tu adalah najis, ya. Baik, kita cuba rumuskan perbincangan kita tentang sisa-sisa minuman ni dengan kita menyebutkan tentang perkara-perkara. Kita keluar tajuk sikit, tapi masih lagi berkaitan. Perkara-perkara yang disangka najis tetapi hakikatnya tidak, ya. Kita keluar sikit daripada bab air sisa minuman, tapi masih lagi di dalam bab, ya, bersuci. Perkara-perkara yang disangka najis tetapi hakikatnya ia tidak. Yang pertama, air mani, ya, air mani. Ia adalah suci, ya, bukan najis seperti mana yang dilihat oleh sebahagian daripada dalam setengah mazhab, ya. Hal ini seperti mana telah sabit daripada Aisyah, bahawa dia mengatakan, aku akan mengikis air mani dari jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya ia kering. Kikis, ya, dikikis bekas air mani itu daripada jubah Rasulullah sekiranya ia kering. Dan aku akan sapu atau membasuhnya. Perawi dia syak, yang mana satu Aisyah sebut. Dan aku akan sapu atau membasuhnya sekiranya ia basah. Kita lihat daripada hadis daripada riwayat Aisyah ini, kalau kering dia sekadar kikis je, kalau basah dia baru basuh. Daripada hadis ini dapat kita buat kesimpulan bahawa kalau sekiranya air mani itu najis, pasti tidak memadai dengan kita mengikisnya, bahkan kena basuh. Tapi kita mendapati bahawa Aisyah cukup dengan sekadar mengikisnya kalau dia kering, menunjukkan kepada kita bahawa ia adalah suci, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah arak. Ini pun kena ambil perhatian, kerana sering menimbulkan kemusykilan. Adakah arak najis? Jangan keliru, kita tak membincangkan tentang haram atau halal. Kita membincangkan tentang najis atau suci. Beza antara keduanya, jangan keliru. Jadi
kita kata menurut pendapat yang rajih, yang kuat, arak itu adalah suci. Haram tetapi suci. Kenapa? Jawapan dia mudah. Kembali kepada kaedah yang telah kita sebutkan, banyak kita sebut semua, bahawa asal hukum sesuatu itu adalah ia suci selama mana apa? Dah lupa kaedah ke macam mana? Asal hukum sesuatu itu adalah ia suci kecuali ada dalil dia suci, ada dalil bahawa dia najis, bukan haram. Ya, asal hukum sesuatu itu adalah ia suci kecuali ada dalil mengatakan dia haram. Maka kalau kita kembali dalam masalah arak, tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa dia najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa arak itu najis. Adapun firman Allah, tulis ayat ni, kalau siapa nak kembali nanti bolehlah. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, tilik nasib dengan batang-batang anak panah adalah kotor, yakni najis, daripada perbuatan syaitan. Apa yang kotor, apa yang najis daripada perbuatan syaitan? Arak, judi, berhala, tilik nasib. Allah kata apa dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 ni? Ia adalah najis. Rijsun, rijsun maknanya najisun. Apa maksud rijsun di sini? Apa dia? Arak, judi, berhala, tilik nasib. Seolah-olah bercanggah dengan apa yang kita simpulkan tadi, bahawa arak tak najis. Ini yang hakikatnya ayat ni yang telah menimbulkan perselisihan faham di kalangan para ulama. Kita kata kalau kita kembali kepada ayat ini, ya, dan sebelum itu kalau kita dah faham bahawa najis, seperti mana dalam masalah orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin pun dikatakan najis. Tapi kita dah faham bahawa najis yang dimaksudkan adalah najis apa? Maknawi, bukan hissi ataupun hakiki, bukan zahir, tetapi maknawi, secara spiritual. Dan kalau kita kembali kepada ayat ini, arak, judi, berhala, tilik nasib, dia adalah najis. Kita kena faham apa najis yang dimaksudkan di sini. Adakah dia najis hissi ataupun hakiki, atau adakah ia najis maknawi? Yang mana satu? Kita kata kalau kita mengatakan bahawa najis yang dimaksudkan di sini adalah hakiki, maka ia perlu kena kembali kepada semua jenis, keempat-empat jenis yang disebutkan di sini, iaitu apa? Arak, judi, berhala dan tilik nasib. Tapi kita mendapati bahawa tidak ada ulama pun yang kata kalau arak diperselisihkanlah, okey, tak apa. Judi, segala peralatan-peralatan yang digunakan untuk judi dikatakan najis. Seperti apa? Buah dadu, daun teruk, ini digunakan untuk judi kan? Pergilah mana-mana kasino, digunakan daun teruk ni, dijual kat mana-mana kedai 24 jam. Adakah dia najis? Sedangkan dia disebut dalam ayat yang sama. Tak apa, peralatan judi. Berhala, kalau kita sentuh berhala apa-apalah, Brahma ke Brahima ke Brahim, jangan Brahim sudah. Brahmin ke apa, kita sentuh berhala lah, satu berhala tokong yang disembah. Adakah berhala tu najis? Dengan erti kata kalau kita sentuh dalam keadaan dibasah, kita kena bersihkan tangan kita. Peralatan tilik nasib, tilik nasib ni macam-macam, apa juga boleh dijadikan sebagai tilik nasib. Daun shilling pun, shilling kan ada dia, ting, dia maksud dia.
Kepala ke ekor? Kalau kepala, kau boleh kahwin. Kalau ekor, kau haram kahwin. Itu tilik nasib. Kan? Adakah kesemua peralatan-peralatan ni najis? Judi, berhala, tilik nasib. Tidak ada seorang pun ulama yang kata najis. Tidak ada seorang pun ulama yang kata kalau kau sentuh berhala, kau sentuh peralatan tilik nasib ataupun judi, kau kena bersuci, bersihkan diri kamu. Tak ada. Siapa yang sembahyang dengan daun teruk dalam poket dia, ataupun dadu, oi tak sah kau pegang najis tadi, kau tengah. Tak ada satu ulama pun kata. Maka mengapa arak dikatakan najis hakiki? Kalau semua yang ketiga-tiga ni, berhala, tilik nasib dengan apa tadi, judi, dikatakan ia najis tapi maknawi. Ayat Quran kata najis, tapi para ulama kata dia najis maknawi, bukan hakiki. Sebab tu kalau sentuh tak jadi najis. Tapi kenapa arak dikatakan najis hakiki pula? Kenapa sini najis hakiki, ini semua najis maknawi? Sedangkan dalam bahasa Arab, kalau dikatakan satu hukum, dia akan merangkumi semua bahagian-bahagian yang disebutkan di bawahnya. Maka kerana itu para ulama menyimpulkan bahawa yang rajihnya arak juga adalah najis. Najis apa? Maknawi, bukan hakiki. Kena dibezakan. Seperti mana orang-orang kafir, mereka najis maknawi, bukan hakiki. Kalau kita salam Errol Sharon ke, rasa asyik Errol Sharon, George Bush ke, ya, Bush dalam semak ke, kena, aduh, kena sama Jawapannya tidak. Kalau berjabat tangan dengan orang kafir, tak ada masalahnya. Ya. Maka begitulah dengan arak. Kalau sekiranya tertumpah arak di atas baju kita, ataupun atas tempat solat kita, atas sejadah kita, ataupun pada alas kaki kita, kalau kita semayang dengan alas kaki, tidak ada masalahnya. Ya. Kerana dia bukan najis hakiki. Ya. Bahkan telah sabit dalam satu peristiwa, seperti mana yang kita sedia maklum, ya, syariat Islam telah turun secara berperingkat, kan? Telah sabit apabila turunnya pengharaman arak, ya. Sebelum ni pada zaman jahiliah kan orang minum arak. Apabila mula datang Islam, arak harus lagi boleh minum, ya. Tapi apabila turunnya pengharaman arak, telah sabit dalam riwayat bahawa para sahabat apabila mengetahui tentang haramnya arak, mereka punggah, buang semua arak-arak mereka di luar rumah mereka. Bahkan dalam riwayat mengatakan bahawa Madinah, bandar Madinah, pada hari itu mengalir sungai-sungai arak. Mana petunjuk dalil dia? Kalau sekiranya arak itu najis, masakan Rasulullah boleh tidak berkata apa-apa? Hai Abu Bakar, Umar, engkau buang najis kat merata, kat jalan, kat depan rumah kau ni, apa hal? Seperti mana kita dilarang daripada membuang hajat kita kat luar rumah, dipanggil tandas terbang. Dia buang air dalam semak, tapi dia letak dalam plastik. Tak boleh dalam Islam campakkan najis kita merata. Apatah lagi letak najis kat tempat lalu lalang. Tak boleh. Ini dianggap sebagai mengganggu lalu lintas. Ya. Satu yang dilarang dalam syariat Islam. Maka kalau arak juga najis, masakan akan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perbuatan sahabat membuang arak, lalu Rasulullah berdiam, itu satu apa? Perakuan daripada Rasulullah bahawa arak itu bukan najis. Ya. Maka insya-Allah terungkailah kepada kita masalah apa masalah dia, apa relevan masalah ni. Itulah dia minyak wangi. Minyak wangi yang ada alkohol. Apa kena mengenai alkohol dengan arak? Arak ni, tak apalah kita cerita ada masa ke ni. Arak ni dia punya
yang memabukkan tu apa? Arak ni dia ada banyak, dia punya isi kandungan dia. Ada kandungan utama dia air. Air ni. Tapi air ni bila dicampur dengan satu bahan yang dinamakan alkohol, dalam bahasa Arab pun dikatakan kuhul, dicampurkan dengan alkohol, itu yang jadi mabuk. Kalau buang kuhul ni, alkohol ni daripada air tu, dia jadi tak mabuk. Itu yang dikatakan non-alcoholic drink. Bila buang je bahan alkohol tu, dia jadi tak mabuk. Awak tak mabuk? Sebab tak ada alkohol. Itu kena faham. Campur je alkohol, dia jadi mabuk. Jadi alkohol ni yang dia punya penyebab bahan yang memabukkan itu. Maka kalau ada dia jadi arak. Tak ada, tak jadi arak. Kerana arak itu diharamkan kerana memabukkan. Maka kalau minuman itu tidak lagi memabukkan, walaupun awak panggil dia arak, tapi itu bukan arak menurut syariat Islam. Orang mungkin panggil ni arak. Ada kadang-kadang ada air barbican, satu air yang baru kat pasaran ni. Orang keliru, botol macam arak, hukum dia arak lah. Jangan macam tu. Itu orang yang jahil lah. Ada satu peristiwa ni berlaku lah kat orang yang saya kenal lah. Dia beli barbican, promote lah pula, nanti potong lah. Air ni lah, dia nak cuba. Dia pergilah, masa nak bayar kat kaunter tu, dia pakai kopiah, semua isteri pakai tudung. Adalah suara kat belakang tu, Ish pakai kopiah, isteri pakai tudung, tapi beli arak. Aduh, ini dia tak datang kelas Umdatul Ahkam lah ni. Bukan begitu, ya. Botolnya mungkin nampak macam arak, bahkan mungkin nama dia apa-apa, nama arak tu lah, panggil lah Carlsberg ke apa ke, shisha ke apa ke. Tapi kalau dia tak ada alkohol, bahan alkohol tu dia bukan arak. InsyaAllah kena faham. Maka kembali kepada minyak wangi tadi tu, itulah dia menimbulkan perselisihan. Adakah minyak wangi ada alkohol, najis tak najis? Kerana alkohol itu adalah bahan utama arak. Dia kembali kepada masalah arak tu, adakah dia najis atau tidak. Maka kalau kita dah faham bahawa arak ini bukan najis, maknanya apa? Alkohol pun bukan najis lah. Maka tidak ada masalah untuk kita nak memakai minyak wangi yang ada alkohol, apa-apa juga alkohol lah, ya, tidak ada masalah, kerana dia bukan najis, ya. Dan kerana kita sedia maklum, minyak wangi yang kita simpan itu mabuk tak? Dia arak tu, tapi tak ada siapa nak minum. Ada orang yang dia jenis yang alkoholik, yang tahap ekstrim. Dia kalau dia tak jumpa arak, dia minum minyak wangi tu. Dia boleh high dalam tu. Tahulah orang-orang kan penyakit dadah kan, gam pun dijadikan kan. Tapi minyak wangi pun dia minum. Tapi kita nak kata, kita kembali kepada minyak wangi yang kita simpan. Adakah tujuan kita untuk minum? Kalau minum tak boleh lah. Tapi kalau pakai, tidak ada masalah. Ya, insya-Allah. Ya. Lebih-lebih lagi para ulama tambah lagi, nak tambah faedah. Alkohol ni yang dalam minyak wangi, dia bersifat, dia vaporize, dia cepat beruap, dia cepat evaporate singgih juga. Jadi tidak ada masalah. Maka akhirnya sisa yang tertinggal kat atas pakaian kita, kalau kita pakai minyak wangi tu, sebenarnya itu air. Alkohol dia dah evaporate dah. Sebab tu, ya, makanan ada alkohol. Macam kek untuk preservatif, untuk tahan dia, essence brandy semua. Itu kalau ada alkohol dalam makanan tak boleh lah. Ini dah masuk bab makanan. Jangan keliru. Tak memabukkan. Dia vaporize. Dia vaporize ke? Kena tahu. Itu kena tahu. Bila kena panas dia vaporize. Okey, ini dah masuk masalah lain lah ni. Kita ada masa ke ni? Tak apalah, ringkaskanlah. Tadi kita duduk cerita minyak wangi. Itu jangan dia campurkan. Makanan pula bagaimana? Kalau sekiranya ada letak bahan, ada alkohol, ya. Ini dah masuk dalam bab yang lain lah. Ini kalau masuk bab makan minum ni. Arak, jangan kita kata dia tak mabukkan. Lain. Kalau dalam masuk bab makan minum, arak itu haram, walaupun sedikit. Awak letaklah minum air sikit je. Alah sikit je, tak mabuk, bismillah minum.
haram. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya haram. Ya, kerana dia mula sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Tapi dalam makanan pun macam mana? Kalau ada alkohol, dia tetap juga haram. Cuma ada syubhat yang saya baru dengar lah, dia evaporize. Jadi kembali kepada sejauh mana dia evaporize. Kalau dia evaporize, maka tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia non evaporize, dia banyak masalah lah, dia jadi haram. Ya. Baik. Dia masih ada bau tak? Itu jadi itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh lah. Ya, tak boleh lah. Maka akhirnya kita kata, kalau di situ jalan keluar dia apa? Jalan selamat dia apa? Jangan pakai benda-benda yang ada alkohol. Ya. Kalau dah ada syubhat, paling tidak ada syubhat, dah evaporize ke belum? Dah ada evaporize ke belum? Kita kata jalan selamatnya, evaporizekan ke semuanya, buang semuanya, jangan makan. Ya, kerana akhirnya kita khawatir ini masalah darah daging. Ya, kalau kita mempertaruhkan darah daging kita dengan benda yang haram, itu bahaya. Ya. Baik, saya ingat kita berhenti di situ. Dan mungkin baki-bakinya, ya, beberapa perkara-perkara yang lain yang dianggap najis tetapi hakikatnya tidak, boleh, ya, para ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan boleh kembali kepada buku lah. Ya. Baik, saya ingat kita rehat sebentar sebelum kita masuk ke kuliah yang berikutnya.